فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Barisan Jabatan Kuasa Masjid, tuan-tuan muslimin yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tidak pernah rasa jemu kita panjatkan puji dan syukur setinggi-tinggi sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh sedar nikmat, kelebihan dan kurniaan yang diberikan kepada kita begitu banyak, menuntut untuk kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat dan kelebihan yang diberikan kepada kita ini menjadi satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumaat merupakan penghulu segala hari, dan khutbah yang akan kita dengar sebentar nanti berkaitan dengan perjuangan pahlawan negara mengambil sempena 31 Julai yang disebut sebagai sambutan Hari Pahlawan. Cuma kita juga mengambil sempena hari ini 29 Zulhijjah, dan apabila masuknya waktu maghrib petang nanti, kita akan masuk ke tahun baru Hijrah 1444. 1 Muharram selalu dikaitkan dengan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan peristiwa bolehlah dikatakan paling penting dalam sirah Nabi SAW. Kerana itu para sahabat bila mana mereka bermesyuarat untuk menentukan tarikh ataupun kalender Islam, maka mereka nak mulakan yang mana? Berlaku perselisihan pendapat. Sebahagian mereka kata kita letaklah Nabi lahir, kemudian lain sebut pembukaan kota Mekah lah. Ada yang kata perjanjian Hudaibiyah penting. Akhirnya setuju untuk dijadikan peristiwa hijrah itu sebagai permulaan kalender Islam, tahun pertama. Tetapi kita tahu peristiwa itu sendiri, peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah itu bermula 27 Safar kalau ikut tarikh dia. Nabi keluar daripada rumahnya 27 Safar, dan Nabi sampai dekat Madinah hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Cuma kalau kita ada masa lebih kurang 10 ke 15 minit ini, izinkan untuk kita buat ulang kaji peristiwa yang tidak kurang pentingnya, iaitu satu perjanjian yang berlaku antara Nabi SAW dan orang-orang Ansar, orang Madinah. Telah berlaku perjanjian Aqabah yang kedua, dan dengan perjanjian itulah, bila termeterainya perjanjian tersebut, barulah berlakunya hijrah. Nabi izinkan sahabat untuk keluar daripada Mekah setelah termeterainya perjanjian Aqabah. Kenapa perlu ada perjanjian tersebut? Kerana
Nabi nak pergi ke tempat orang, nak pergi ke negeri orang, tanah orang. Dan Nabi nak pergi ke tempat tersebut bukan tanah air dia, bukan tempat dia. Kemudian Nabi dilantik menjadi ketua. Kita pun kalau pergi negara orang, kita tak boleh tiba-tiba aku nak jadi ketua kan tempat orang. Tak berlaku begitu. Jadi apa yang mesti berlaku? Apa yang mesti berlaku ialah persetujuan penduduk tempatan, warga tempatan setuju untuk lantik kamu orang luar jadi ketua di tempat aku. Jadi itulah perjanjian Aqabah. Dengan setujunya majoriti warga tempatan supaya baginda SAW dibawa ke tanah mereka, ke tempat mereka, ke negeri mereka, dan dilantik menjadi ketua. Termeterainya perjanjian itu, barulah Nabi kata dekat sahabat, sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk kita berhijrah. Baru. Dan Allah sediakan satu tempat, dar khair min darikum, satu negeri lebih baik daripada negeri ini, ya. Dan keluarga lebih baik daripada keluarga yang ada di sini. Maka pergilah ke Yathrib. Barulah pergi. Jadi perbincangan dalam masa yang singkat ini, kita ulang kaji perjanjian Aqabah. Berlaku pada tahun yang ke-13 kenabian. Umur Nabi dah 53 tahun. Dah 53 tahun umur baginda. Ketika musim haji, datanglah rombongan daripada Madinah. Masa itu belum nama Madinah lah, Yathrib. Datanglah rombongan daripada Yathrib untuk mengerjakan haji di Mekah. Jadi rombongan itu ramai, 200 ke 300, ramailah daripada Yathrib ni. Sebahagian besar belum Islam. Kita kena tahu masa tu dekat Madinah, Aus dengan Khazraj majoritinya belum Islam. Tetapi sebahagian pemimpin mereka, ketua-ketua keluarga, kabilah-kabilah yang ada di Madinah, kebanyakannya dah masuk Islam. Jadi Nabi suruh mereka datang ke Mekah pada musim haji, bertemu dengan Nabi, buat perjanjian, setuju untuk Nabi pergi ke sana dan jadi ketua. Jadi daripada rombongan 200 ataupun 300 daripada Yathrib ini, Madinah ni, 75 di kalangan mereka orang Islam. Mereka kena gerak sekali, kerana pertemuan Nabi dengan mereka mesti rahsia. Ini poin penting. Nabi kena jumpa orang-orang Madinah ini secara rahsia. Kalau orang kafir dapat tahu, ataupun orang Madinah dapat tahu sendiri pun, mungkin planning itu tak jadi. Kalau kufar Quraisy Mekah dapat tahu Nabi bertemu dengan ketua-ketua kabilah daripada Madinah untuk jemput Nabi, lantik Nabi jadi ketua, bererti Nabi dapat tubuhkan negara. Maka orang kafir Quraisy tak akan benarkan. Lalu pertemuan ini mesti berlaku secara rahsia. Contoh, imagine Nabi nak jumpa 75 orang secara rahsia pada musim haji. Ini susah lah. Jumpa 75 musim haji, musim paling crowded. Lalu Nabi tetapkan beberapa peraturan untuk jadikan pertemuan ini selamat. Nabi kata, jumpa dengan aku pada hari terakhir di Mina. Satu. Jumpa pada hari terakhir di Mina. Kalau ada orang dah buat nafar awal, dia dah keluar, crowded makin kurang. Yang kedua,
jumpa dengan aku pada sulus al-wasat, pada 1/3 yang kedua daripada malam. Lebih kurang pukul apa? Pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi, 2 pagi. Jumpa hari last, jumpa pukul 1 pagi. Jumpa dekat mana? Jumpa dekat Aqabah. Aqabah dekat mana? Dekat tempat melontar jamrah Aqabah tu lah. Jadi dekat melontar jamrah Aqabah, dia berdekatan dengan bukit, dan di balik bukit tu ada satu ruang yang tersorok, yang tak ada kemah jemaah haji ada dekat situ. Kalau ada peronda ataupun askar Quraisy datang, mereka boleh kata kami nak pergi melontar, sebab dekat dengan jamrah Aqabah. Dan kamu mesti tidur di kemah kamu malam itu. Oh, nampak tuan-tuan ni? Ini direkod dalam sirah. Nabi betul-betul nak jaga pertemuan, ya? Tidur kemah masing-masing. Jangan gerak 5 orang. Jangan gerak 5 orang. Pukul 1 tu kalau nak gerak maksimum 2 orang. 2 orang sekali, ataupun seorang. Siapa tertidur, jangan kejut. Dekat kemah Yathrib ni ada 200-300 orang kan, 70 lebih, 75 orang Islam tidur situ malam tu. Pukul 1 bangun siang-siang, seorang-seorang, 2 orang. Pergi mana? Pergi Aqabah. Lalu Ansar, orang Madinah, mereka cerita malam itu memang kami, ya, keluar daripada kemah kami, natasallal tasallulal qitar. Malam itu kami bergerak seperti burung yang gerak pakai satu kaki. Satu kaki melangkah, satu kaki melangkah. Nampak ada orang terjaga, bawa tidur, baring. Orang tu tidur balik, bangun balik. 2 orang, seorang. Akhirnya berjaya kumpul dekat Aqabah, tak jauh dengan tempat melontar jamrah Aqabah. Sampai hari ni tapak tu ada. Alhamdulillah, kerajaan Saudi jaga. Dibina macam binaan sikit, bukanlah masjid, ada binaan sikit. Ialah macam bentuk tanah liat lama dulu, ada binaan sikit. Itulah tempat berlakunya perjanjian Aqabah. Jadi 75 orang berkumpul dekat Aqabah. Nabi belum sampai, masing-masing tunggu Nabi sampai. Tuan-tuan, kebanyakan mereka belum pernah lihat Nabi. 75 orang tu, yang pernah tengok Nabi rasanya dalam 15 orang. 15 orang lagi 60 orang tak pernah tengok. Mereka telah beriman masa mereka dekat Madinah. Dakwah Mus'ab bin Umair yang pergi Madinah tahun sebelum tu, bawa Mus'ab bin Umair bawa ajaran Islam, beriman 2 orang, tapi tak pernah kenal Nabi. Malam tu pukul 1 tunggu mana Rasulullah. Allah, first time nak tengok. Ya Allah, kita rasa terkena atas batang hidung. Tuan-tuan, kita pun tak pernah tengok Nabi, tapi hari ni kita beriman dan kita hidup atas ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat yakin dan positif, kita sangat sangka baik dengan Allah bahawa Dia akan izinkan kita di akhirat nanti untuk bersemuka dan berdepan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun nak cakap, wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan Tuhan dalam keadaan kami tak pernah melihat Tuhan, ya? Jadi Ansar waktu itu semuanya menunggu. Tak lama kemudian Nabi sampai. Nabi pun sampai, tuan-tuan, dan semua orang semangat. Yang first time tengok memang semangat. Nabi datang dengan siapa? Nabi datang dengan, bukan Abu Bakar, bukan.
bukan Umar, bukan Ali. Nabi datang dengan Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Al-Abbas pakcik Nabi. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Anak Al-Abbas Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas tak lahir lagi. Al-Abbas belum Islam. Nabi datang dengan Al-Abbas, pakcik dia yang belum Islam, untuk memberi isyarat kepada Ansar. Nabi nak bagi isyarat kepada orang Madinah bahawa aku datang dengan family aku, walaupun belum Islam, tetapi aku masih ada keluarga di sini yang boleh jaga aku. Kalau korang nak ambil aku pergi ke tempat korang, jangan ingat aku kat sini tak ada orang jaga. Ini memang, ini strategi tuan-tuan. Ini kalau bincang panjang. Baik. Lalu Al-Abbas datang dengan Nabi. Lalu berlakulah pertemuan tersebut yang memulakan bicara Al-Abbas. Wahai Aus Khazraj, kata Abbas, wahai Aus dan Khazraj, aku tahu kedatangan kamu ke sini untuk mengambil anak saudaraku pergi tempat kamu. Aku tahu. Dan seandainya kamu nak ambil dia, bawa tempat kamu, jagalah dia sebagaimana kami Bani Hashim menjaga. Kalau kamu tak mampu menjaganya, tak payahlah ambil. Kami Bani Hashim masih ada untuk jaga. Al-Abbas belum Islam. Lalu orang Madinah kata, baik Al-Abbas, kami faham apa kamu sebut. Sekarang kami nak dengar daripada Rasulullah. Semangat kan first time tengok Nabi. Lalu mereka kata, wahai Rasulullah, utlub li nafsika wa li rabbika. Mintalah, cakaplah apa yang nak, apa perjanjian, apa perbincangan yang kita nak bincang ini, bagi tahu, kami akan setuju. Semangat. Ya. Lalu Nabi mulakan bicara dia. Nabi kata, aku nak direct. Tentu dengan Nabi minta memang betul-betul direct. Aku nak, nombor satu, as-sam'u wa ta'ah fil mansyati wal makrah. Aku nak dengar, aku nak daripada korang as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Aku nak korang taat. Maksudnya apa? Aku nak jadi ketua. Clear? Aku jadi ketua korang dan korang kena taat aku. Satu. Dua, al-infaq fil usri wal yusri. Aku nak duit korang. Aku jadi ketua, korang punya hasil bagi kat aku. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bila aku pergi tempat korang, aku akan buat perubahan. Dan kamu kena jadi masyarakat yang positif, buat amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, jangan lari bila diperlukan. Ini clear statement. Nabi kata, kalau aku pergi tempat korang, kemungkinan besar yang berlaku ialah perang. Masa itu seorang pun tak boleh lari. Allah. Dan yang kelima, korang semua kena jaga aku macam korang jaga isteri, macam korang jaga diri kamu, isteri kamu dan anak-anak kamu. Itu. Aku jadi ketua. Nabi minta aku nak jadi ketua. Aku nak duit. Aku nak duit korang. Al-infaq. Aku nak bina negara, aku kena ada ekonomi. Korang kena positif. Aku akan buat perubahan. Jangan lari kalau perang. Jaga aku macam jaga keluarga dan diri kamu, anak-anak. Itulah dia tu. Dan Ansar, orang Madinah, yang pertama sekali bagi respon ketua diorang, nama Al-Barra. Ketua di kalangan mereka ni umur 70 lebih dah, ketua. Dia baru masuk Islam sebenarnya. Laki ni, ketua ni,
Al-Barra baru masuk Islam, on the way daripada Madinah. Baru masuk, tapi dia ketua, dia semangat. Wahai Rasulullah, aku setuju. Dia kata, Messi di tangan kau, aku buat janji setia Messi. Ubdud yadak ni aku salam, aku akan jaga kau. Dia nak salam Messi ni, aku akan jaga kau macam jaga diri aku, anak aku dan keluarga aku, dan kami adalah kaum berperang, kata dia. Daripada dulu ni kami kaum berperang, kami tak takut apa-apa. Dia nak salam Nabi. Lepas tu ada orang yang menyempuk, kejap. Kejap. 5 ni benda besar, dia kata. Wahai Rasulullah, kami dekat Madinah, kami ada hubungan baik dengan Yahudi. Kami ada hubungan baik, ada kerjasama. Kedatangan engkau dengan kami itu bererti kami memutuskannya. Ini orang rasional, tuan-tuan. Ini orang yang nampak 10 tahun. Kalau kau datang ni, maksudnya itu ada petunjuk yang hubungan ni diputuskan. Adakah bila sampai satu masa Allah memenangkan kamu dan urusan kamu akan kembali semula ke Mekah dan tinggalkan kami yang telah memutuskan hubungan dengan Yahudi? Tuan-tuan ni, bila kita baca, kita kagum sahabat-sahabat yang sangat, walaupun dengan iman dan semangat, tapi rasional, akal itu ada. Nanti 5-10 tahun kalau agama ni menang dan mereka tahu akan menang, nanti kau balik ke habis kami yang dah putuskan dengan Yahudi, habis. Lalu Nabi kata, ad-damu bid-dam wal hadmu bil hadm. Aku orang yang berpegang dengan janji, Nabi sebut. Kalau betul berlaku putus hubungan perang, darah dengan darah, aku bersama kamu. Itu maksudnya, aku bersama kamu. Kalau sampai mati pun, al-hadmu, tempat aku ditanam pun, kalau masa tu aku dekat Madinah, aku akan ditanam di Madinah. Allahu Akbar. Boleh jadi sebab Nabi ditanam di Madinah, mungkin sebab janji dia masa perjanjian Aqabah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang lain pun bila Nabi sebutnya tu kan, darah dengan darah, kubur dengan kubur, aku dengan kamu, aku semua semangat. Okey, jom kita buat janji setia. Ada seorang lain lagi bangun. Dia kata, sekejap. Ada orang lain tuan-tuan bangun, nanti kejap. Bawa tenang. Korang dah fikir masak-masak ke permintaan lelaki ni? Dia kata macam tu. Dia tak sebut pun Rasulullah. Korang dah fikir betul-betul ke 5 benda tu, dah fikir masak-masak ke? Apa yang dia minta? Kalau daripada sekarang, kalau korang fikir daripada sekarang korang tak boleh penuhi permintaan itu, yang 5 tu, kalau korang rasa tak boleh nak penuhi, baik daripada sekarang jangan buat perjanjian. Tak tahu dah dia nak bagi semangat ke, dia nak down ke, tak tahu. Tapi seolah-olah sebenarnya dia nak bagi semangat lah sebenarnya, ya. Dia nak panaskan lagi. Korang cuba fikir masa-masa, kalau korang tak boleh nak memenuhi 5 tuntutan tadi, baik daripada sekarang tak payah buat perjanji. Saudara kata, macam nak bagi semangat lah. Lepas tu orang lain menyampuk, As'ad, nama dia As'ad, kau duduk diam, main jauh-jauh, kalau kau tak nak, sudah, kami semua nak. Lalu semua berebut nak salam Nabi ni. First time nak sentuh tangan Nabi. Bangun lagi seorang, la ilaha illallah. Dia kata, wahai kaum, bertenang. Wahai Rasulullah, dia kata, fama lana in fa'alna dhalik. Betul. Seorang ni kata, wahai Rasulullah, kami kalau buat perjanjian hari ni, kami dapat apa? Lagi canggih tu soalan. Kami dapat apa? Lalu Nabi jawab satu perkataan. Nabi kata, syurga, al-jannah. Itu
Tuan-tuan boleh rujuk banyak kitab sirah. Itu satu jawapan, syurga. Tuan-tuan yang lain bila dengar macam tu, Nabi tak janjikan dengan harta. Walaupun bila Nabi pergi Madinah, Madinah jadi negara terkaya, ekonomi meningkat bila Nabi, tapi Nabi tak janji dengan itu. Bila Nabi pergi Madinah, Madinah jadi kuat, Nabi tak janji dengan itu. Bila Nabi pergi Madinah, Madinah jadi negara pemimpin Arab, za'amatul Arab, tapi Nabi langsung tak janjikan dengan semua habuan itu. Nabi cuma cakap syurga. Lalu kata riwayat, fataqatalal qaum, lalu semua yang ada dekat situ macam nak bergaduh sebab nak jadi orang pertama salam dengan Nabi, seolah-olah mereka menyangka orang pertama salam dengan Nabi dapat masuk syurga yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam ini. Jadi itulah perjanjian Aqabah. Dia perjanjian penting. Sebab itu Ka'ab bin Malik mengatakan, Ka'ab orang Madinah, Ka'ab kata, kalau di kalangan orang lain, Ka'ab kata, dia kata ushtuhira bainan nas al-Badar. Kalau orang lain, yang paling famous sekali Badar. Badar ni kira paling power lah. Kalau kata, kalau peristiwa yang paling diingati, paling orang cerita, Badar. Tetapi bagi kami ma'syaral ansar, tapi kami orang-orang Ansar ni, bai'atul Aqabah aghla indana. Bai'ah Aqabah itu paling mahal di sisi kami. Dan kita pun dapat tengok melalui peristiwa ni, dia satu peristiwa yang begitu yang mahal dari sudut Ansar. Jadi tuan-tuan dan rahmati mereka, sampai situ dulu perbincangan ringkas kita berkaitan dengan pra-hijrah. Bukannya hijrah, belum pra-hijrah, berkaitan perjanjian Aqabah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab sirah. Jadi insya-Allah sama-sama kita tangguh dahulu untuk memberi laluan mungkin kepada jawatan puasa sebelum masuknya waktu zuhur, dan kita sama-sama mendengar khutbah sebentar nanti insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.